Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we continue our lesson with random variable. So before this we had learned random variable. We have two random variable. First, discrete random variable. Okay, discrete random variable ataupun continuous random variable. Continuous random variable. Selanjar. Discrete atau selanjar. Boleh tengok hidaan dalam textbook. Okay, we recall mengenai probability. Sebelum ni you pernah belajar mengenai probability, dalam maths pun pernah belajar. Okay, probability of an event A occurring means PA, we recall. This is recall. Boleh tengok page 145. Page 145. First, PA equal to NA, okay, the number of A, the number of outcome, A outcome over NS, the number of sample space. This is number one. Number two, probability of an event A occurring is from 0 to 1. That is, so probability must from 0 until 1. Kalau kebarangkalian paling tinggi 1, tak boleh lebih daripada tu. Paling rendah kosong. Okay, dan this number 3, if the event A complement, okay, A prime is the complement of the event A, then PA complement equal to 1 minus PA. PA complement equal to 1 minus PA. Apa maksud dia? Kalau katakan kebarangkalian hari ini hujan, raining. So probability raining is 1/2. So apakah kebarangkalian tak hujan? So R complement. Saya letak sebagai R complement. R complement tu maksudnya tak hujan. So 1 tolak 1/2 sama dengan 1/2. So kebarangkalian hujan 1/2, kebarangkalian tak hujan pun 1/2. Tu maksudnya. Kita tolak dengan 1. Sebab hasil tambah kebarangkalian hujan dan tak hujan, hasil tambah dia adalah 1. Maknanya kebarangkalian hujan, hari ini hujan, tambah dengan kebarangkalian hari ini tak hujan. So kebarangkalian dia jumlah dia adalah 1. Tu awak kena faham hasil tambah dia 1. Katalah saya ada sampel saya ada 0, 1, 2. So ini saya boleh cari kebarangkalian ni. Kebarangkalian untuk X sama dengan 0 berapa. Kemudian saya boleh cari kebarangkalian X sama dengan 1 berapa. Kemudian saya boleh cari kebarangkalian untuk X sama dengan 2 juga. Saya boleh cari berapa. Jadi hasil tambah ketiga-tiga ni, P X sama dengan 0 tambah dengan P X sama dengan 1 tambah dengan P X sama dengan 2, hasil tambah semua ini adalah bersamaan dengan 1. Okay. Jadi summation, summation I from 1 until N for P X equal to Ri equal to 1. Ni maknanya bila X kita sama dengan R1, ni R1, R2, R2, R3, R3. So hasil tambah dia sampailah N, maknanya sampai habis ni, hasil tambah dia mesti sama dengan 1. Maksudnya.
Okay, next. Saya pergi kepada example 3. Okay. Two Firdaus are tossed together 3 times. Okay, dia lempar dadu. 2 dadu 3 kali. Dia lempar 3 kali tau. Okay. Let X be a discrete random variable. Maknanya X ni kita tahu nilai dia. Okay. Be a discrete random variable for getting 7 from the sum of the numbers on the 2 dice. Maknanya X ni adalah nak dapatkan 7 daripada hasil tambah 2 dadu. So berapa kali kita boleh dapat dalam 3 kali balingan tu? Okay, katakan balingan pertama kita baling 2 dadu. Sekali dapat 1 dadu 2. Okay, lagi 1 dadu pun 2. Dapat tak total dia 7? Tak dapat kan? So tu mungkin kosong. Okay, pada balingan pertama tak dapat. Okay. Okay, mungkin tak ada lah maksudnya. Lepas tu mungkin dalam baling seterusnya dapat. So mungkin 1 kali boleh dapat. Atau 2 kali boleh dapat 7 tu. Atau 3 kali boleh dapat 7 tu. Tu maksudnya. Okay. Maknanya dalam 3-3 balingan tu mungkin tak dapat langsung 7. Mungkin 1 kali dapat 7. Mungkin 2 kali dapat 7 dan mungkin 3 kali dapat 7. Tu maksudnya. Okay. Maksudnya kalau 7 tu mungkin dadu ke pertama 4, dadu ke 2 5. Ni dah dia kata 7 bukannya lebih 7, dapat 7 kan. So mungkin yang kedua ni balingan dia dadu dia 3. So total dia 7. Macam itulah maksudnya. Okay, ni kita nak tentukan X. Mesti tahu nak menentukan X. Ini yang pertama. Itu adalah soalan untuk A. Write the values of X in a set notation. So ini adalah jawapan untuk A. So kena tahu ni dulu, X ni. Berapa kali boleh dapat 7? Mungkin kosong. Maknanya tak dapat langsung. Mungkin sekali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Okay, kemudian B. Draw a tree diagram. To represent all the possible outcome of X. Okay, katakan Y ini saya wakilkan dengan getting 7. Okay, dapat 7. Dapat 7 hasil balingan tu. Y. No. N ni maksudnya cannot getting 7. Okay. So sekarang saya nak buat gambar rajah pokok So balingan pertama, first toast. Balingan pertama. Yang ini balingan kedua. Yang ini balingan ketiga. Okay. First toast, second toast, third toast. Okay, first toast. Ini sikit lah. Sini sikit. Okay. Katakan first toast ni, okay, berkemungkinan awak dapat mungkin dapat 7, mungkin tak dapat 7. Tu maksudnya.
Okay. Kemudian balingan kedua. Balingan kedua. Mungkin dapat 7, mungkin tak dapat 7. Yang ini pun sama. Mungkin dapat 7, mungkin tak dapat 7. Okay. Kemudian untuk third, tos. Yang ini mungkin dapat 7, yang ini mungkin tak dapat 7. Yang ini pun mungkin dapat 7, yang ini mungkin tak dapat 7. So kita buat benda yang sama untuk setiap bahagian. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini kalau kita nak tuliskan dia punya hasil dia, okay, maknanya ini outcome. Ini outcome itulah yang kita dapat. Okay, outcome. Buat dalam ni set notation, outcome mesti dalam set notation. Say, okay, first Y dapat, kedua dapat, ketiga dapat 7. So ni Y, Y. Kemudian next Y, N. So Y, N. Maknanya kali pertama balik dapat, kali kedua balik dapat, kali ketiga balik tak dapat. Ataupun okay, ni Y, N. Okay, Y, N. Pergi sini pula Y. Dia ikut flow dia Y, N, Y. Okay, kemudian bawah dia Y, N, N. So Y, N, N. Okay, next. Okay, ni yang untuk no pula. Mula-mula dapat, kemudian dapat, kemudian dapat. So N, Y, Y. Okay, next. N, N, Y, N. Ikut flow dia N, Y, N pula. Ini N, Y, N. Okay, second last. N, N, Y. So N, Y. Maknanya ketika kali tiga dapat. Ini adalah X sama dengan R tau. Ni kita boleh dapatkan X sama dengan R. Nilai R, nilai ni berapa kali dapat 7? Ni 3 kali. Berapa kali dapat 7? Ni 2 kali. Tu. Ni berapa kali dapat 7? 2 kali. Ini Y Y tu maksudnya dapat 7. Ni sekali. Y 2. Ni Y 1. Ni Y 1. Dan last kali Y kosong. Sebab itulah sini kita dapat X kita tadi tu. Okay, X kita untuk soalan A tadi dapat 0, 1, 2, 3. Itu nilai-nilai dia yang kita dapat, bilangan dia yang kita dapat. Ini adalah tree diagram. Okay, saya harap awak boleh faham tree diagram. Okay, next. Soalan C. Soalan C. Kecilkan sikit ni supaya nampak atas dia. Okay, soalan C. Determine the total, C. From the tree diagram in B, find the probability for each possible value of X. Okay, tadi X kita sama dengan 0, 1, 2, 3. Dia nak suruh cari probability untuk setiap satu X ni. Maknanya P X sama dengan 0 berapa,
Px sama dengan 1 berapa, Px sama dengan 2 berapa, dan Px sama dengan 3 berapa. Itu yang dia nak sebenarnya. Berapa untuk setiap satu ni. Jadi sekarang Px sama dengan kosong. Ini awak boleh catat kebarangkalian untuk setiap hasil yang dapat ni. Okay, first toast. Berapa kebarangkalian dia? Tu kena tahu. Berapa kebarangkalian untuk first toast? Saya buat di sini Saya buat di sini. Tadi kan kita dah buat recall kan. P A sama dengan number of A over number of S. Okay. Sekarang ni kita nak P Y. P Y. Y ni maknanya getting 7 kan. Okay, berapa kali boleh dapat bilangan 7? Untuk berapa kali dapat bilangan 7 bagi setiap percubaan? Okay, berapa kali? Berapa kali boleh dapat bilangan 7 untuk setiap percubaan? Okay, awak boleh tengok muka surat 146. Table 146. Saya tak conteng sini lah awak rujuk pada muka surat 146. Okay, first dice dengan second dice, dadu pertama dengan dadu kedua. Dia buat table tau. Lepas tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang melintang. Yang menegak pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, awak tengok dia ada 1 sampai 6. Yang ni, sini pun 1 sampai. Okay, awak tengok dekat buku teks, dia ada buat 1 sampai 6. Kemudian, maknanya bila dadu pertama, ni dadu pertama, dadu 1, ni dadu 2. So 1 dengan 1 bermaksud dadu 1 dapat 1, dadu 2 dapat 1. So ini hasil tambah dia 2. Kemudian bila dadu 1 dapat 2, dadu 2 dapat 1, sini 3. Ya, awak tengok dekat buku teks masing-masing maknanya kalau dadu pertama dapat 3, dadu pertama dapat 2, dadu kedua dapat 1, so hasil dia 4. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia buat setiap satu. Ini pun sama. Nanti awak dapat 7, 7, 7, 7, 7. So berapa kali awak dapat 7? Di sini 6 kali. So 6 kali kita dapat 7 per dengan 6 kali berkemungkinan dapat 7. Okay. 6 kali boleh dapat 7 per dengan semua, jumlah semua. So 6 darab 6, 36. So kita permudahkan, ini adalah 1/6. So ini adalah table ni, awak boleh tengok dalam buku awak Saya tak tulis satu-satu, awak boleh tengok dalam buku awak. Okay, table ni. Ni nak cari probability untuk dapat Y. Okay, 36 ni hasil semua ni. Hasil dekat Allah.
36 tu hasil semua hasil semua. Hasil yang kat sini. Ni 36. Allah hai. Keluar dah. Tu 36. 6 tu maknanya 7 minit. 6/36. Okay. So ini 1/6. Kalau yang dapat 7 tu, maknanya kita ambil, mana pen saya? Ni 1/6 Y. So Y ni 1/6. Kalau itu 1/6, bawah dia mesti 5/6. Mana dapat 5/6? 1 tolak 1/6. 1 tolak 1/6. So dapatlah 5/6. Maknanya Y 1/6, N 5/6. So ni Y 1/6, N 5/6. Kalau Y sini sama 1/6. Ini pun 5/6. 1/6, 5/6. Ini pun 1/6, 5/6. Sama. Y 1/6, N 5/6. Y 1/6, N 5/6. Okey. Jadi sekarang dia nak probability kan? Bila X N N. So N berapa? N 5/6. N pertama ni 5/6. Sebab dia N 5/6. Darab dengan N kedua sebab dia N tau. N kedua 5/6. Darab lagi N ketiga ni, N ketiga juga adalah 5/6. So sini bila kita darabkan kita akan dapat 125/216. 125 per 216. Ini untuk PX dengan kosong. Sekarang PX dengan 1 pula. Kita tengok betul PX dengan 1 ada berapa? Ada berapa PX dengan 1? Ada 3. Ada ni. 1, 2, 3. Ada 3 kali. So maknanya saya ambil daripada atas dulu. Y N N. Okay, Y N N. Saya tahu Y saya 1/6, N 5/6 kan? So Y N N. Saya tulislah sini. Bagi senang nanti. Y N N. Lagi satu. Yang mana? Ni DP Sorry. So ni kebarangkalian. Y N N. Kemudian apa lagi? Kebarangkalian apa lagi yang satu? N Y N. So N Y N. Lagi satu N N Y. So kebarangkalian N Y. Salah pula. 1/5, 1/6. N kita 5/6 kan? So 1/6 darab 5/6 darab dengan 5/6. Okay, ini untuk satu kes. Kes yang pertama. Kemudian seterusnya tambah dengan N kita 5/6. Darab dengan Y adalah 1/6. Darab dengan N 5/6. Okay, tambah dengan N and Y. N kita 5/6. Darab dengan 5/6. Darab dengan 1/6.
Selesaikan step 1 ni, awak akan dapat X sama dengan 1 kita adalah 75. Itu baru X sama dengan 1. X sama dengan 2 pula. Kita buat PX sama dengan 2 pula. Ini 2 kali dapat Y ni. So PX sama dengan 2. Ada berapa kali? Ada 3 Ada 3 di sini. Ni, sini 1, 2, 3. So 1 yang pertama YYN. YYN. Kecilkan sikit sekejap. Nak tulis tak nampak. P. Yang pertama tadi Y. Saya tak mahu. Dah pergi fish line pula. Mana tadi? Sekejap saya tulis dulu. Nanti sekarang saya tukar balik Nanti tak boleh. YYN. 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 Kemudian tambah P, Y and Y, Y and Y, kemudian tambah P, N, Y, Y, N, Y, Y. Saya ambil tempat yang outcome dia 2 ni. Itu saya ambil sini. Okay, saya ambil 5/6, N saya 5/6. Jadi saya masukkan saja untuk kes yang pertama. Y saya 1/6 darab dengan 1 1/6 darab dengan 5/6. Kemudian yang kedua, Y saya 1/6 darab dengan N saya 5/6 darab dengan 1/6. Okay. Kemudian yang ketiga, N saya 5/6 darab dengan Y 1/6 darab dengan Y 1/6. Okay. So ini sama dengan hasil tambah dia akan dapat P X sama dengan 3. Okay, tengok diagram kita. Tengok tree diagram kita. Px sama dengan 3. Mana Px sama dengan 3? Last sekali ada satu saja di sini. Ada satu saja. Iaitu P, Y, Y, Y. Jadi P, nak cari kebarangkalian P, Y, Y, Y. So Y, Y, Y. Y berapa? Y kita tahu 1/6. Darab 1/6 darab 1/6. So jawapan kita akan dapat sama dengan 1/216. Setiap satu outcome tu berapa probability? Selesailah untuk soalan soalan C. Kita dah cari probability for each possible value of X. Okay, last kali D. Determine the total probability for the distribution of X. Total probability. So total probability. Total probability kita tambahkan. Px sama dengan kosong berapa? Kita tambahkan yang ni.
Px sama dengan kosong. Ini. Kemudian ini Px. Sekejap Rajuk pula. Okey. Px sama dengan 1. Px sama dengan 2. Dan akhir sekali Px sama dengan 3. Kita campurkan semua ni, total probability. Sebenarnya kalau kita tak campurkan pun dah tahu dah total probability tu berapa. Sebab kan semua hasil dia sama dengan 1. Okay, 125 per 126, 216. Kemudian 75 per 216. Kemudian 15 per 216. Akhir sekali 1 per 216. So, sebenarnya total dia sekali dah kita akan dapat sebenarnya satu panjang Okay, next. Example 4. Okay, ambil masa baca dulu. In a factory, a supervisor wants to check the quality of a certain product at random. There are three type J product. Okay, J product ada 3. Kemudian and 5 type K product. Okay, K product ada 5. The supervisor will randomly pick one product and the product type will be recorded. The product will then be written to the box and the process is repeated 3 times. Okay, 3 kali. Dia repeat 3 kali. Okay. Let X represent the number of time type K product is inspected. Okay, maknanya X tu yang hasil dia dapat K X tu yang dapat K. So berapa kali bila dia pilih? Okay, bila dia pilih randomly, dia ambil satu dapat K. Berapa kali? Mungkin kosong. Okay, mungkin tak dapat langsung. Dalam 3 kali tu mungkin tak dapat langsung. Mungkin dalam 3 kali tu dapat 1. Mungkin 2 dan mungkin 3. Sampai 3 saja. Write a set notation for X. So, ni lah jawapan dia. X sama dengan 0, 1, 2, 3. Okay, draw a tree diagram to represent all the possible outcome of X. Okay, all possible outcome of X. Nak tree diagram kan? Okay, katakan dia nak berapa kali dia ambil? 3 kali 3 kali. So, first selection. Okay, first, second selection, and third selection. Okay, macam tu. First selection katakan dia dapat J, lagi satu mungkin dapat, jauh sikit. So, first selection mungkin dapat J, mungkin dapat K. Okay, ini first. Second selection mungkin dapat J, mungkin dapat K. Yang ini pun sama, mungkin dapat J, mungkin dapat K.
So ni pun sama, mungkin dapat J, mungkin dapat K. Sama juga setiap satu cabang. Okay. So sekarang draw a tree diagram to represent all the possible outcome of X. So outcome, dia nak outcome. Okay, first J, J, J. Kita buat dalam set notation sebab outcome. J, J, J. Kemudian yang kedua, mungkin J, J, K. Ikut flow dia J, J, K. Dan yang ketiga, J, K, J. J, K, J. Lagi yang keempat, J, K, K. Okay, next. K, J, J. K, J, J. K, K, J, K. Lepas K, K, J. Dan ni K, okay. Last sekali, K, K, K. Ada outcome. Kemudian sebelah kanan ni ada yang X sama dengan R tu berapa kali berjaya. So ini dapat kita nak yang, so ini kosong, tak dapat. Yang dapat K 1. Yang ini pun okay. Ini dapat 1, K dapat 2, ni K dapat 1, K dapat 2, K dapat 2, K dapat 3. Maknanya X tu adalah case yang kita dapat ini. Okay, saya tulis sini X ni adalah case kita getting. Okay. So sekarang kita punya ni dah selesai dah. Okay, kita punya tree diagram dah selesai dah. So C dia nak apa? List the distribution of the value of X together with their respective probability in a table and then draw a graph to show the probability distribution of X. Okay. C. So nak dapat Px sama dengan kosong. Kita nak bila melibatkan pengiraan, kita kena tahu nilai probability dia tau. So macam mana nak tahu nilai probability dia? Sebab ni kan getting K kan. So kalau getting K, tak nak berhenti pula. Nak dapat K. So K tadi ada berapa sampel dia? 5 kan sini. Tu 5. Ni 5. 5 per berapa? So PK nak dapatkan K ni. 5 per berapa jumlah semua? 5 per 8. Ni jumlah semua 5 tambah 3. So PK 5 per 8. Kalau PK 5 per 8, PJ
Okay, 8 tolak 5 ataupun boleh ambil sini terus dapat 3/8. Jadi J 3/8. Kalau nak cari probability mesti melibatkan pengiraan. So yang ni 5/8. So setiap satu 3/8, 5/8, 3/8, 5/8 sampai sini. Sampai sini. So tahu K 5/8, J mesti 3/8. Semualah boleh tulislah. Okay. Kalau dah tahu dah ingat tak apa, dah sikit saja tak apa. Maknanya tulis dekat bahagian first dan second section saja. Dengan kosong, PX sama dengan kosong kita tadi adalah PJJ. PJJ. J. So ni sama dengan PJJ ni sebab X kosong kan. Kosong kan. So JJJ. So J adalah 3/8. Jadi 3/8 darab 3/8 darab 3/8. So dapat 27/512. Kalau nak buat guna perpuluhan pun tak ada masalah. Okay, kemudian saya nak untuk PX sama dengan 1 pula. Okay, PX sama dengan 1. Ini sama dengan probability. Okay, tengok sini. X sama dengan 1. JJK. 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 Tambah probability JKJ. JKJ tambah K apa pula lagi KJJ. Ni yang satu yang satu. KJJ. Probability KJJ. Okay. Kita tahu J 3/8 kan? So J 3/8 darab 5/8 darab 5/8. Ini pula sama J 3/8. Ni dah salah. Ni patutnya 3/8. K 5/8. Hati-hati memang nampak complicated. Kita sikit lah ni. Panjang, memang panjang lah. Tambah K 5/8 darab 3/8 darab 3/8. So selesaikan, dapat jawapan kita 135/512. Awak nak buat dalam perpuluhan pun boleh. Okey, sekarang PX sama dengan 2 pula. Okey, outcome 2. JKK. Okey, ini 2 JKK KJK dengan KKJ. Ada 3 juga.
JKK tambah dengan probability KJK tambah dengan probability KKJ. So, gantikan nilai kita. J kita tahu 3/8, K 5/8, K 5/8 tambah dengan K 5/8, J 3/8, K 5/8 K tambah dengan K 5/8 darab dengan K 5/8 darab dengan J 3/8. So ini sama dengan ni X sama dengan 2 sama dengan 125/512. Okay, last kali nak X sama dengan 3 ada outcome dia. Tadi ada satu saja saya rasa. Ni yang akhir sekali. Akhir sekali ni. Dapatkan probability X sama dengan 3. Probability tu. Sekejap, loading ni pula. Saya pusing pula. Okay, B K K K K K K K K K. So K kita berapa? 5/8 darab dengan 5/8 darab dengan 5/8. So dapat situ 125/512. Okay, ni salah ni silap. Ni bukan 125, tu 225. 225. Okay, in a table, list the distribution of the value of X together with their respective probability in a table. Dia nak suruh tulis dalam table pula. Tadi kita dah kira, dia nak suruh tulis dalam table pula. Macam mana nak tulis dalam table? Okay, nak tulis dalam table ni tak ada. Cantik petak saya lah. Adam lah. Okay. Dia nak suruh dalam table. So mesti ada X sama dengan R. Mesti ada P X sama dengan R. So X kita tadi berkemungkinan kosong, berkemungkinan 1, berkemungkinan 2. Kalau X sama dengan kosong, 27/512. Kalau yang 1, kita dapat 135/512. Kalau 2, X sama dengan 2, 225/512. Kalau X sama dengan 3, 125/512. Tu 2. Dia nak dalam table.
So, awak buatlah dalam table. Kisah table. Okey, kemudian habis lagi. Dia kata draw a graph to show the probability distribution of X. Dia suruh lukis graph. Last kali dia nak suruh lukis graph. Okay, ni graph discrete ni. Ni graph discrete. Ni R. Ni graph discrete tau. Ni graph discrete. P X sama dengan R. Kalau tadi awak nak buat dalam sebab kita nak lukis graf kan. Yang tadi tu awak buat dalam perpuluhan pun okey. So maksudnya senang awak nak plotkan dalam graf. So tadi X kosong tadi kita dapat 0.05. Okay, ni saya buat dalam nilai perpuluhan. So ni 0.0527 bagi 4 titik perpuluhan tau. Bukan 4 titik perpuluhan, 4 angka bererti. 0.04 titik perpuluhan lah, 4 titik perpuluhan. 0.0527. Sebab nanti kalau kita nak plot pun kita ambil dua angka bererti saja. Sebab dia 05 kan. 0527. So yang ini sama dengan 0.2637. Yang ini sama dengan 0.4395. Okay. Last kali sama dengan buat dalam perpuluhan sebab soalan ni dia suruh lukis graf. 0.2441. Okay. Itu perpuluhan. Sekarang nak lukis graf discrete. Discrete random variable, nak lukis graf dia. Mesti guna pembaris tau. Harap saya tak sengit lah ni sekarang lukis ni. Okay, first kita plotkan ini kosong. Dia ni 0.1. Kemudian 0.2. Okay, selang 3. 0.3. 0.4 dan ini 0.5. Okay, awak plotkan. Kemudian discrete kosong. Ini bila R kita kosong. Bila R kita 1. Bila R kita 2. Dan last kali bila R kita 3. 4, 5. Okay, 3. So bila kosong 0.05 maknanya separuh daripada 0.1 lah sini. Okay, tu ke bawah kan. Ni tanda star. Pangkah ke star ke?
Okay, bila R1 0.26 katakan di sini. Okay, buat pangkah. Kemudian gariskan. Okay. Kemudian bila R2 nilai kita 0.44 0.44 anggaran lah, tak sampai separuh. 0.44. Okay. Last kali bila R sama dengan 3, 0.24. 0.24. Okay, anggaran juga dia bawah separuh. 0.24. So di situ gariskan. Okay. Mesti guna pembaris tau. Ni pun saya lukis ni guna pembaris ni. Okay. Ini adalah graf discrete random variable. Okay, selesai. Untuk example 4. Okay, kemudian example 5 last. Example 5. Dahlia Purple achieved a grade A in the final year examination for the science subject. 2 people were chosen at random, so 2 dipilih. Okay, tadi 70%. 70% ni apa? Sebenarnya 70% ni adalah P, probability. If X represent the number of people who did not get a grade A. Okay, did not get a grade A. So katakan saya tak ikut AB kat dia lah, saya ambil PG. Ni sebenarnya PG ni 0.7. PG tu apa? Get A. Get A. Kalau PG get A, lagi satu PN. PN ni apa? PN ni tak dapat A. Didn't get A. Okay, G ni get A and didn't get A. Jadi sekarang, tengok balik ayat dia. Tengok balik ayat dia. Dia kata 70% of Form 5 Dahlia Purple achieve a grade A. So yang dapat grade A ni tadi 70%. So 0.0. Kosong point 0.7. 0.7. Ni, tadilah ni. Yang dapat get A 0.7. Kalau get A 0.7, so PN yang tak dapat grade A berapa? 1 tolak 0.7. So ini adalah 0.3. Okay. X tadi represent number of people who did not get A. X ni yang tak dapat. Did not get A. Maknanya ini adalah G ke N? Did not get A. N lah. Okay. So X ni yang tak dapat A. Jadi dia suruh construct a table to show all the possible values of X with their corresponding probabilities. So nak cari PX setiap satu tu berapa.
Okay, berapa setiap satu, kemudian kita kena draw a graph to show the probability distribution of X. Kita kena draw discrete random variable. Okay, draw. So nak cari Px dulu. Nak cari Px mesti tahu nilai X. So nak tahu nilai X. X kita berapa? Dia pilih berapa kali? Two people. Dia pilih 2 orang. So mungkin tak ada yang dapat A, kosong. Mungkin seorang dapat A dan mungkin dua-dua orang dapat A. Itu maksudnya. Two people are chosen. So daripada dua orang itulah sampel kita, sampel space tu. Jadi Px sama dengan kosong. Px sama dengan kosong maknanya kebarangkalian dua-dua tak dapat A kan. So P and N tak dapat A, didn't get A. So P and N. N kita berapa? 0.3. Darab 0.3. So ni sama dengan 0.09. Salah. Silap P. Ni maknanya X. X ni represent the number of people who did not get a grade A. X ni yang tak dapat grade A. So katakan kosong ni tak dapat grade A. So X sama dengan kosong, P and N. Okay, tak apa. Saya punya mungkin terbalik dengan buku teks. Kemudian yang dapat, satu orang dapat grade A. Seorang dapat grade A. So mungkin orang pertama dapat grade A, dapat get, dan orang kedua tak dapat. Dan mungkin juga orang pertama tak dapat, orang kedua dapat. Tu maksudnya B pula. G get. Tu maksud dia. Jadi sekarang get 0.7 darab dengan didn't get 0.3 tambah dengan didn't get 0.3 darab dengan 0.7. So hasil dia adalah 0.42. Okay, untuk kes salah seorang dapat A. Kalau dua-dua orang dapat, dua-dua orang tak dapat sebab X ni kes yang tidak dapat ini X ni adalah kes yang tidak dapat A. So ini tadi sekejap saya betulkan boleh terus betulkan kat sini. Ini X ni yang tak dapat A. Saya kosong orang tak dapat A. Kosong orang tak dapat A bermaksud dua-dua dapat A. Kat sini. Sebab kosong orang tak dapat A, okay, maknanya dua-dua dapat A. Tu maksudnya. So dua-dua dapat A maknanya sini adalah P, G, get A. 0.7, sini 0.7, ni 0.49. Ini samalah. Yang ni dua orang tak dapat A. So kalau dua orang tak dapat A, maknanya dua orang tak dapat A, did not get A kan. So dua orang tak dapat A, dua orang
PNN lah. Dua-dua tak dapat A. So ini 0.3 darab 0.3 sama dengan 0.09. Tadi GG ni kenapa PX dengan kosong adalah PGG? Dia kata X ni adalah kes orang yang tak dapat A. Kosong orang tak dapat A. Kosong orang tak dapat A. Tak dapat A. Kosong orang tak dapat A. Maknanya yang ni dia dapat apa? Yang tak dapat A tu. Dia dapat yang tak dapat A. Kosong, tak ada orang yang tak dapat A. Maknanya dua-dua orang tu dapat A. Tu maksudnya. Kosong orang tak dapat A. Maknanya dua-dua orang dapat A. Okay, so GG lah. Tu. Okay, so sekarang kita dah dapat setiap satu. Tadi dia suruh construct table. So kita construct table. X sama dengan R. So ni P. X sama dengan R. So kita ada kosong. 1 dengan 2. So kosong kita dapat 0.49. 1 kita dapat 0.42. 2 kita dapat 0.09. Okay. Lukislah table awak Saya tak reti nak mana lajak-lajak lah. Okay. Table kita. Dan dia suruh lukis graf. Dia suruh lukis graf. Okay. Ni R, ni P, X sama dengan R. So, ambil 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Okay, 0.49. So anggaran 0.49. Ini katakan 0, ini 1, ini 2. So 0.49 letakkan di atas sini. Tak sampai tak sampai. Tak kena. Ini 0.42 katakan di sini anggaran anggaran. So yang satu kita. 0.09 katakan di sini. Buat pangkal besar sikit. Okay. So dapatlah kita punya discrete random variable. Selesai untuk example 5. Okay. So sampai sini saja untuk hari ini. Terima kasih kelas.